Okay, okay, okay. Umi guna ba ni? Umi tak guna MOE ya? Ha?
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang baru masuk. Diingatkan kembali untuk daftar ke dalam grup WhatsApp PIBG seperti di paparan yang tertera untuk memudahkan sesi pendaftaran kedatangan guru dan juga untuk proses undi bagi AJK pada selepas pembentangan nanti diminta kepada ibu bapa dapat masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut. Kita akan mula beberapa minit lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita boleh mulakan majlis kita. Dijemput Encik Julizal untuk mengacara majlis. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, mohon bersedia kerana majlis akan Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, mohon bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi ibu bapa yang masih belum mendaftar kehadiran, tuan-puan boleh berbuat demikian dengan mengisi borang pendaftaran pada pautan yang diberikan di ruangan chat. Kerjasama dan perhatian dari tuan dan puan-puan kami dahului dengan ucapan terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kompang Bergema Pusaka Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kompang Bergema Pusaka Bangsa. Oleh si anak tuan-tuan meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Yang berbahagia Puan Siti Rosnah binti Abdul Ghaffar, yang kedua PIBG SMK Taman Kosas, PIBG SMK Taman Kosas, yang dihormati penolong kanan pentadbiran, kemahiran penolong kanan hal ehwal murid Puan Rohimah binti Mat Idris, penolong kanan Core Curriculum Cik Nur Aliza binti Ramlan, penolong kanan petang Encik Amzan bin Ishak. Yang dihormati Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Pendidik SMK Taman Kosas, Ahli Jawatan Kuasa PIBG serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Boleh? Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya jua maka kita dapat bersama-sama menghadiri mesyuarat agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas kali ke-29. Pihak majlis serta seluruh warga SMK Taman Kosas merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua hadirin kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menjayakan mesyuarat yang telah kita rencanakan pada hari ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Sidang hadirin yang dihormati, bagi memberkati dan memulakan mesyuarat pada hari ini dijemput Ustaz Muhammad Zain bin Abdul Razak untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Kenapa tak ada bunyi?
Jelihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru, juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Allah, ya Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan hidupkanlah kami dengan ketenangan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zain bin Abdul Razak atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini sentiasa dirahmati Allah dan berjalan dengan lancar. Hadirin yang dimuliakan, YDP PABG orang yang sopan, berjiwa kental, lagi budiman. Sudilah Puan beri ucapan bersama madah kata aluan. Sebagai pembuka mesyuarat pada kali ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Siti Rosnah binti Abdul Ghaffar yang dipertua PIBG SMK Taman Kosas untuk memberikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknikal. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Yang dihormati Puan Hajah Mahiran binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Rahimah binti Mat Idris, Penolong Kanan HAM. Puan Zaliha binti Muhammad Yusof, Penolong Kanan Co-Curriculum. Encik Ahmad Amzan bin Ishaq, Penolong Kanan Petang. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, warga pendidik yang disanjungi, ahli jawatan kuasa PIBG, seterusnya ibu bapa, murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita diberikan kekuatan untuk berhimpun dalam mesyuarat agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas bagi kali ke-29 bagi tahun 2021. Mesyuarat PIBG pada tahun ini sangat memberi makna kepada julung kalinya dijalankan secara maya akibat situasi pandemik COVID-19. Ya, saya pasti majlis ini akan terpahat dalam memori kita sebagai mungkin satu dalam 100 tahun. Semoga majlis ini menjadi bertambah meriah, insya-Allah, penuh cemerlang dan membawa makna kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya menzahirkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa dan tetamu yang hadir pada agenda pendidikan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kita harus sedar bahawa majlis seumpama ini adalah penting diadakan untuk merapatkan hubungan kemesraan antara warga sekolah dengan komuniti luar, terutamanya para ibu bapa. Tahun 2019 ini sangat mencabar bagi seluruh dunia, bukan sahaja kita di Malaysia, ya. Dan begitu kita semua dari pribadi, masyarakat semuanya terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita tahun ini tak dapat bertemu secara face to face, namun agenda pendidikan untuk anak-anak kita masih perlu dilaksanakan. So diharapkan majlis yang dianjurkan melalui media elektronik ini masih boleh kita berbincang, mencari kata sepakat, mencapai idea dan penyelesaian bagi isu-isu yang berkaitan dengan kecemerlangan anak-anak kita. Asas hubungan yang kukuh antara pihak ibu bapa dan sekolah amat membantu dalam melonjakkan prestasi anak-anak kita. Seterusnya melahirkan individu-individu yang cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah. Sikap cakna ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak amat saya sanjungi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita jadikan pandemik ini sebagai satu halangan atau kekangan untuk kita tidak prihatin atau terlibat dalam aktiviti dianjurkan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, setiap perancangan atau keputusan yang dibuat perlu dihalusi, detail, ya, diteliti kerana kesan pandemik COVID-19 akan melibatkan banyak pihak, guru, pelajar, ibu bapa. Namun apa pendekatan dan keputusan yang kita ambil, PIBG dan sekolah sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan murid dan guru.
dalam menebani cabaran seperti ini. Sebagai ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak mendapat ibu pendidikan yang sempurna. Kami bagi pihak PIBG memohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk sama-sama mendukung usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan PIBG. Jadi ibu bapa tak bolehlah ya menyerahkan tanggungjawab mendidik kepada 100% kepada pihak sekolah. Kita perlu sedar bahawa masa anak-anak kita di rumah adalah di bawah pengawasan ibu bapa dan lebih banyak masa di rumah. Anak-anak tidak dibenarkan berada di sekolah kerana pihak kerajaan telah melaksanakan tempoh perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 ini. Kerana itu guru-guru selama setahun 2020 kita mengambil inisiatif mengadakan kelas melalui media sosial, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan peranti digital yang lain. Ini adalah satu cabaran kepada guru-guru, ibu bapa, murid-murid juga dalam menempuh era baru dunia pendidikan. Tapi kita kena berubah. Sebagai ibu bapa haruslah melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental serta dengan pelbagai kemudahan digital dari segi software dan hardware kita bagi memastikan anak-anak tidak tertinggal dalam pelajaran mereka. Tak wajarlah kita terus menunjuk jari kepada guru-guru sekolah sekiranya anak-anak kita tertinggal sedikit, ya, tidak terus serta dalam pembelajaran secara alam maya ini. Kita sebagai ibu bapa haruslah menyokong usaha dan penat lelah guru-guru yang mahu melihat anak didiknya terus berjaya dalam pelajaran. Oleh itu pihak ibu bapa sebagai ibu bapa hendaklah kita beri kerjasama kepada pihak sekolah untuk kebaikan anak-anak. Walaupun saya pasti ya mungkin ada masalah dan kekangan software ke hardware tak cukup peralatan dan sebagainya. Ibu bapa yang dikasihi, apa yang kita semai hari ini hasilnya akan kita tuai di masa akan datang. Biarlah kita berpayah-payah dahulu. Kelak nanti kita akan bersenang lenang, insya-Allah. Saya juga bersuruh agar tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama guru menangani masalah disiplin anak-anak. Disarankan agar guru ibu bapa menerapkan sikap saling menghormati, menghargai masa dan bersopan santun sebagai contoh ya supaya anak kita menjadi manusia yang berguna di masa hadapan. Anak-anak yang dididik yang akan sempurna di rumah lebih mudah menerima ilmu daripada pihak sekolah. Jadi kesannya akan melahirkan generasi yang berkualiti dan berdisiplin tinggi. Hubungan dan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti akan mewujudkan permufakatan, kerjasama saling erat. Kita saling memerlukan bagai aur dengan tebing. Saya ingin menyuruh guru, ibu bapa dan penjaga untuk terus mematuhi arahan dari Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi kita membendung penularan wabak 19 ini. Marilah kita doakan agar keadaan kembali pulih dan pembelajaran anak-anak kita untuk sesi 2021 dan seterusnya dapat diteruskan dalam keadaan selamat. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengambil pelbagai inisiatif ya dalam tahun 2020 semenjak bulan Mac lagi dan memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik kita terus berjalan walaupun dalam keadaan sukar sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa
telah bersama-sama membantu pelajaran anak-anak di rumah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan AJK saya yang ada di belakang ni. Terima kasih kepada barisan ahli jawatan kuasa PIBG tahun sesi 2019-2020 serta ibu bapa yang hadiran sekalian yang sentiasa gigih dan komited dalam menjayakan apa-apa jua majlis yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Saya mohon maaf 10 jari kepada AJK PIBG 2019-2020, guru-guru, apa saja atas kekurangan dan kesilafan kami dari pihak kami AJK sesi 2019-2020 ini. InsyaAllah usaha dan kerjasama yang terjalin ini akan diteruskan oleh barisan ahli jawatan kuasa baru yang dipilih pada hari ini dan seterusnya menyuntik semangat semua pihak dalam mencapai kejayaan dan kemenjadian anak-anak kita supaya lebih cemerlang di masa akan datang. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita umpama au dan tebing. Ibu bapa dan guru saling perlu memerlukan. Pelbagai usaha telah dan akan dilaksanakan. Kejayaan pasti menjelma. Ia bukan impian jika kita bersatu hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua PIBG Puan Siti Rosnah binti Abdul Ghaffar di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya bagi melengkapkan perjalanan mesyuarat kita pada hari ini, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas untuk membentangkan pelaporan sekolah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada para pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam Kosas tercinta. Terima kasih diucapkan kepada puan pengurusi majlis yang saya hormati, yang berusaha, Puan Siti Rosnah binti Abdul Ghaffar, yang di-Pertua PIBG, semua ahli jawatan kuasa PIBG, barisan pentadbir sekolah, guru-guru, AJK semua dan semua ibu bapa yang sudi hadir di dalam mesyuarat agung tahunan PIBG tahun 2021 yang dibuat secara digital. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan tahniah pada semua yang hadir pada pagi ini yang secara tidak sedar atau sedar kita telah mengikuti norma baru di dalam memberhentikan penularan COVID-19 dalam dunia sekarang ini. Tahniah pada semua kerana kita telah berjaya mengharungi dan membawa satu paradigma baru di dalam persekolahan di Malaysia ini terutamanya. Baik, saya teruskan dengan laporan yang bermula daripada tahun lepas. Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di skrin tuan-tuan sekarang, telah disediakan laporan di mana kalau kita tengok dan kita tahu dan sedar bahawa tahun 2020
keadaan persekolahan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia, ya, menghadapi satu paradigma atau satu paradigm shift yang tidak disangka, yang tidak dijangka berlaku, dan semua mencari jalan bagaimana untuk memberhentikan penularan COVID-19 ini. Maka itulah kalau kita lihat di dalam laporan tersebut, ya, kita terdapat penangguhan kelas-kelas bersemuka, dan saya tidak akan mengupas setiap satu daripada itu kerana kita telah maklum bahawa persekolahan tahun 2020 hanya dapat dijalankan daripada Januari hingga kepada pertengahan Mac. Kemudian kelas telah ditangguhkan, namun pendidikan tidak berhenti di situ. Ya, pendidikan dibawa kepada satu paradigma yang baru, iaitu PDPC melalui online yang bermula daripada 23 Mac. Seterusnya kepada pembukaan yang dicuba semula pada 24 Jun. Ya, kemudian ditangguh semula, ya, dan dibuat secara online bermula daripada 14 Oktober sehinggalah kepada 21 November. Begitulah seterusnya. Namun usaha di peringkat sekolah tidak pernah terhenti, diteruskan dengan pelbagai aktiviti. Pertama, PDPC online. Kedua, kelas tambahan selepas kelas tambahan tuition rakyat. Diteruskan juga dengan tuition inovasi Bistari dan Gemilang. Dan disambung dengan pengagihan bahan PDPR, ya, yang bermula daripada 3 April sehinggalah kepada, bukan 3 November tu, sehinggalah kepada Disember juga. Ya, kita teruskan juga kepada pengagihan bahan PDPR. Dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa kerana saya merupakan pengetua baru, ya, yang baru ditempatkan di SMK Taman Kosas pada Disember, 1 Disember. Tetapi saya sangat kagum melihat apabila guru-guru dengan usaha yang tekun meletakkan bahan-bahan PDPR di pondok pengawal, tidak berhenti ibu bapa datang mengambil bahan-bahan tersebut untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Syabas, syabas, syabas dan tahniah. Kerana dari situ kita dapat merumuskan bahawa ibu bapa SMK Taman Kosas ini sedar, maklum dan meneruskan usaha bagaimana untuk mengorak kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, terima kasih. Dan kemudian kita lihat ke bawah diteruskan juga dengan kelas online. Dan alhamdulillah pada 20 Januari yang lalu sekolah dibuka, tetapi hanya untuk murid tingkatan 5 SPM kohort 2020. Kerana apa? Kerajaan sedar bahawa masa depan murid-murid ini sangat-sangat dititik beratkan. Ke 20 Januari itu murid tingkatan 5 kohort 2020 mula berada di sekolah untuk bersemuka. Ya. Jadi usaha guru ditambah kuat. Bukan saja daripada PDPR itu bersemuka dan ditambah juga dengan ulang, iaitu ulang kaji dan latih tubi. Dan juga pada tahun 2021 ini bermula daripada kohort SPM 2020, kita telah memulakan 2 lagi langkah baru, iaitu pertama, pecutan akhir setiap mata pelajaran bagi ibu bapa yang ada anak di tingkatan 5. Pastinya ibu bapa ini sudah sedar bahawa pecutan akhir ini adalah merupakan satu langkah inisiatif baru yang diambil oleh pihak sekolah, di mana mata pelajaran SPM yang akan diduduki peperiksaannya pada esok hari, malam itu akan ada satu tuition yang kita panggil pecutan akhir melalui online. Ya. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak tingkatan 5, kohort 2021 ini, saya berharap sangat ibu bapa akan mengambil perhatian, ya. Kerana di hujung nanti saya akan ulang balik untuk rumusannya. So itu adalah antara usaha di bawah kurikulum yang kita buat, ya.
untuk kohort 2020 untuk semua murid-murid tahun 2020. Bagi laporan hal ehwal murid, begitu juga kalau kita lihat tidak banyak yang kita dapat jalankan, hanya setakat 24 hari bulan Februari tahun 2020. Ya. Dan disambung juga dengan laporan daripada unit bimbingan dan kaunseling bermula daripada 31 Disember 2019 dengan majlis pendaftaran murid sehinggalah kepada Januari majlis program Minggu Suai Kenal bagi murid-murid baru disambung dengan amalan guru penyayang sehinggalah kepada seminar ADMAX yang dapat dijalankan pada 6 September bagi kohort SPM 2020. Ya, bagi. Kemudian kita teruskan dengan laporan co-curriculum. Alhamdulillah memang tuan-tuan dan puan-puan akan nampak di situ laporan co-curriculum ni banyak. Ya. Kita dapat sehingga 37 aktiviti kerana banyak aktiviti dijalankan sehinggalah kepada 11 hari bulan 2 iaitu kejohanan merentas desa peringkat negeri ya, di mana kita ada murid lelaki di bawah 18 tahun yang mengambil bahagian tetapi kemudian COVID melanda maka kita terpaksa hentikan aktiviti co-curriculum. Pada tarikh November, 10 November, aktiviti itu disambung apabila sekolah dibuka untuk bersemuka, namun aktiviti itu disambung secara online. Ya, secara online, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok terdapat daripada nombor 33 itu adalah kuis. Kuis 33, 34 juga kuis, 35 juga kuis, 36 ini karnival rugby kebangsaan. Tetapi ini kategori rugby perempuan di bawah 17 tahun ini ya, dijalankan sewaktu Februari. Jangan salah faham tu. Ya. Waktu Februari, bukan waktu selepas COVID melanda. Ya, COVID melanda tu 33, 34, 35 itu semua kuis. Ya, dan 37 kita mengambil bahagian dalam perkemahan digital Jota Joti 2020 ya, di peringkat kebangsaan. Itu juga melalui online ya. Baik, bila sampai kepada 6.0 laporan pembangunan prasarana sekolah, di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, memang penyelenggaraan ni kita memang menggunakan banyak keuangan, iaitu membaiki kipas dan lampu, menaik taraf sistem LCD projector skrin di Dewan Semai Ilmu, membina anjung berbumbung, anjung fitrah, ya. Itu yang kita sambung daripada bumbung pertama yang kita dapat sumbangan daripada ahli politik. Kemudian kita sambung sedikit lagi dan kita masuk kepada, saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada apa yang telah kita sambung daripada 2020 itu tadi, daripada bumbung yang peringkat pertama sumbangan ahli politik, kepada peringkat kedua membina anjung berbumbung anjung fitrah sedikit lagi daripada PIBG, dan hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke sekolah dan kalau tak datang pun kita akan tayangkan dalam montaj nanti, bumbung itu telah kita sambung seterusnya dan menjadikan dia laman sakinah, iaitu surau terbuka. Dan alhamdulillah berkat usaha kerjasama padu daripada PIBG dengan pihak sekolah, impian kita untuk melihat sekurang-kurangnya ada satu tempat terbuka di mana anak-anak kita boleh duduk rehat sebentar sewaktu break menduduki peperiksaan SPM itu tercapai. Kohort 2020 telah dapat merasai ya nikmatnya berada di laman sakinah, bukan sahaja untuk solat ya, kerana seperti yang kita maklum apabila COVID melanda semua surau-surau di public dalam komuniti ditutup. Jadi sekolah memang terpaksa mencari inisiatif, maka lahirlah laman sakinah hasil kerjasama erat PIBG, pihak sekolah, juga sumbangan-sumbangan daripada luar
termasuk sumbangan daripada pengusaha kantin, sumbangan daripada pengurusi surau Fatimah Az-Zahra yang berjiran dengan kita, surau sumbangan individu-individu dan sumbangan yang sangat kami hargai adalah sumbangan daripada keluarga arwah Syarifah Razwan Albar yang sehingga hari ini sedang membantu sekolah untuk lebih lagi mencantikkan, menyelesakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak didik Taman Kosas berada di Laman Sakinah tersebut. Bukan saja untuk solat, bukan saja untuk berehat sewaktu peperiksaan, tetapi juga sebarang aktiviti sekolah diadakan di situ kerana Laman Sakinah bukan khusus sahaja untuk solat macam saya kata, tetapi aktiviti lain juga semua kaum boleh berada di situ. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anak kita ada tempat untuk berehat. Anak-anak kita yang sesi petang apabila datang awal, di situlah tempat mereka duduk sementara menunggu abang-abang dan kakak-kakak mereka tingkatan 3, 4, 5 ini dilepaskan untuk pulang secara berperingkat. Ya. So terima kasih kepada semua usaha, ya, baik daripada badan NGO atau bukan NGO, PIBG, individu, ahli keluarga dan sebagainya di dalam membantu membangunkan SMK Taman Kosas khusus untuk anak-anak generasi Malaysia. Dan itu membawa kita kepada SPM juga, di mana SPM kohort 2020 yang lalu, PIBG juga telah membantu kita bersama dengan satu lagi badan NGO untuk memberi kudapan kasih kepada anak-anak SPM kita kohort 2020 itu, mendapat sedikit kudapan makan minum supaya mereka kita doakan dengan berisinya perut itu, maka bertambah selesalah untuk mereka menjawab soalan SPM yang menentukan masa depan mereka. Ya, itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PIBG dan juga satu badan NGO iaitu bukan NGO iaitu Dapur Bonda Khadijah. Ya. Kemudian seterusnya saya ingin maklumkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak tingkatan 5, tolong ambil perhatian bahawa untuk SPM murid-murid tingkatan 5 tahun 2021 pecutan akhir yang macam saya dah maklumkan, kohort 2020 yang lalu kita akan teruskan untuk kohort 21. Pecutan akhir ini kita akan buat malam sebelum peperiksaan esok hari. Contoh esoknya itu kertas bahasa Melayu, malam ataupun petang sebelum bahasa Melayu itu guru-guru Taman Kosas akan membuat pecutan akhir. Supaya harapan kami di saat-saat akhir itu kita ulang balik apa yang perlu untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka boleh ingat dan mudah-mudahan boleh membantu di dalam menjawab soalan-soalan SPM. Begitu jugalah yang kita buat satu lagi program last minute tips. Last minute tips itu adalah satu lagi langkah di mana apabila murid itu telah menduduki kertas pagi, sewaktu break untuk makan tengah hari itu, di mana kudapan itu dibantu oleh PIBG dan Dapur Bonda Khadijah, insya-Allah juga untuk tahun 2021 kita akan usahakan. Murid itu sambil makan dihidangkan di telinga mereka, ya, last minute tips bagaimana untuk menjawab, bagaimana untuk tackle soalan sekiranya soalan-soalan sebegini keluar. Ya, kita buat juga di Laman Sakinah. Kita mohon juga bantuan MPAJ untuk kemah-kemah supaya kita boleh ingatkan balik, ingat supaya bila nak menjawab soalan tu kita doa supaya dipermudahkan dan ingat untuk menjawab. Ya, okey. Selain daripada itu, kita juga telah membuat tahun 2021, ibu bapa tolong beri perhatian, kita telah menjalin satu jalinan korporat dengan Universiti Pertanian Malaysia, UPM.
Ya. Jadi jika anak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kenal pasti anak tuan-tuan puan-puan mempunyai bakat di dalam sama ada olahraga ataupun rugby, tolong tampil ke hadapan, maklum kepada guru PK Koko bahawa anak tuan-tuan puan-puan ini berminat untuk masuk dalam program jalinan korporat UPM. Tapi ini kita perlukan sangat komitmen daripada ibu bapa kerana bila program ini bermula, dia akan mula dalam 2 peringkat. Satu peringkat untuk 15 tahun ke bawah, ya. Satu peringkat untuk 16 tahun ke atas. 15 tahun ke bawah ini kita akan buat di peringkat sekolah, kita groom, kita tengok budak kita, kita cuba asah bakat. Apabila berumur 16 tahun kita hantar di program UPM ini, dia ada 2 jenis program. Program yang terbaik adalah program B10. B10 ini jika anak tuan-tuan dan puan-puan terpilih masuk, UPM akan simpan rekod nama anak tuan-tuan dan puan-puan. Apabila selesai SPM, dia akan ikut daripada 16 tahun ke 17 tahun. Selesai SPM, jika anak tuan-tuan puan-puan ni memang bakat olahraga tu terselah, dia akan automatik termasuk di bawah program untuk negara. Bila program untuk negara ini, jika keputusan SPM itu kurang cantik, automatik anak tuan-tuan dan puan-puan disalurkan kepada college community yang dipantau oleh UPM. Selesai saja 1 tahun diploma di college community, UPM akan ambil masuk dalam universiti untuk di-groom seterusnya menjadi atlet negara. Sambil dia belajarlah. Ya. Jika result itu bagus sedikit, dia akan dihantar kepada politeknik. Tapi jika result itu memenuhi keperluan universiti, anak tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan diserap untuk masuk di UPM sambil meneruskan program olahraga atau program rugby itu. Itu satu jalinan yang kita buat bagi memastikan kemenjadian murid tanpa kosas ini tidak terhenti di tingkatan 5. Ya. So tolong pastikan kalau anak tuan-tuan puan-puan itu dikenal pasti bakatnya, maklum pada kami. Okay? Seterusnya untuk kelas tuition tahun 2021 saya ambil kesempatan terus ya untuk maklumkan sebab ibu bapa ramai. Untuk kelas tuition bagi tahun 2021 ini kita akan mula insya-Allah selepas raya. Selepas raya dan seperti tahun-tahun yang lalu kita kutip RM100 ya. Tetapi atas prihatin pihak sekolah, kita juga merasai keperitan ibu bapa, kita juga maklum dalam keadaan wabak ini, maka kelas tuition ini kita turunkan sedikit kepada RM80. RM80 ini setahun, ya, bukan sebulan, setahun. Ya. Dan ini adalah untuk semua handout ataupun modul termasuk makan berat untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuition ini kita akan jalankan pada hari Sabtu. Ya. Sekurang-kurangnya paling kurang kita akan cuba 10 kali Sabtu. So, bagi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang minat, mahu, tapi apa pun kita nak komitmen mak bapak, ya, tolong daftar. Nanti kita akan bagi borang, tulislah nama untuk anak tuan-tuan dan puan-puan yang bermula pada tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Tetapi janganlah daftar sekiranya anak tuan-tuan puan-puan tidak berminat. Kita tak nak, dah daftar, dah bagi RM80, Sabtu ni datang, Sabtu seterusnya tak ada, resap. Ya, sebab ini kita memang nak berfokus. Jadi bantu kami untuk bantu anak tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya. So daftar nanti untuk tingkatan 2, 3, 4 dan 5.
Ini tidak termasuk apabila kita buat pula pecutan akhir tuition, iaitu hari Ahad. Macam kohort 2020 yang lalu, kita buat hari Sabtu dan hari Ahad. Ramai anak-anak KOSAS yang datang. Dan saya secara tak langsung dalam mesyuarat agung PIBG ini memohon kelulusan nanti pada ibu bapa agar murid-murid yang datang, anak-anak KOSAS yang datang sewaktu tuition nanti dibenarkan memakai pakaian dari rumah. Sebelum ni kita wajibkan pakai pakaian sekolah. Tapi jika memakai pakaian daripada rumah tu, pakaian lawa-lawa itu boleh menjadi satu motivasi kepada anak-anak ini, kenapa tidak? Saya setuju saja. Saya harap ibu bapa pun bersetuju dengan saya. Apa sahaja yang boleh memotivasikan anak kita untuk belajar, biarlah. Ya. Jadi saya merayu kalau setuju untuk tuition hari Sabtu dan insya-Allah hari Ahad apabila SPM dah dekat besok, biarlah mereka pakai baju lawa-lawa. Kan? Kita simpan untuk setahun sekali, pakai waktu raya pun atau waktu Deepavali atau Tahun Baru Cina pun sayang juga dah beli baju mahal-mahal. Biarlah mereka pakai. Melawat sikit ke sekolah. Kan? Okey. Dan yang paling utama, saya ambil kesempatan ini mohon perhatian semua ibu bapa, isu disiplin di SMK Taman KOSAS. Ya, saya berharap sangat sokongan padu daripada PIBG dan juga daripada semua ibu bapa SMK Taman KOSAS ini, kerana kami terpaksa pegang disiplin dulu. Dari disiplin barulah akademik ini kita dapat masukkan, kita dapat tegakkan. Ini bukan sesuatu yang baru tuan-tuan dan puan-puan. Ini sesuatu yang telah lama. Iaitu pertama, murid mesti hadir ke sekolah sebenarnya sebelum 7.20. Tapi memandangkan KOSAS ini macam special sikit. Sebab murid lewat ini bukan setakat 10-20 orang. Kalau kita tengok trend tahun-tahun yang dulu, beratus-ratus murid lewat. Beratus tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita terpaksa ambil satu pendekatan drastik di mana murid tidak dibenarkan lewat daripada 7.30. 7.30, saya rasa 7.30 tu dah cukup baguslah. Sekolah-sekolah lain memang 7.20. 7.30, saya harap sangat ibu bapa dapat menghantar anak-anak ke sekolah di waktu sesi pagi sebelum 7.30. Sesi petang tak ada masalah. Sesi pagi. Mungkin anak-anak ni tidur lewat, bangunnya lewat. Saya mohon kerjasama ibu bapa. Ini kita nak menegakkan bukan benda baru. Benda yang memang telah lama wujud di persekolahan. Sebab sebelum ni kalau kita tak tegas bab ini, pukul 8.30 murid kita sampai. Pukul 9 murid kita sampai. Apa nak jadi nanti dengan sekolah kita? Saya mohon ibu, ayah, mami, daddy, mama, ibu, umi, bantulah sekolah untuk membantu anak-anak generasi Malaysia ini. Mereka kena belajar akur pada peraturan. So sebelum 7.30 pagi. Ini terkecuali jika ada sekali dua kali terlewat, tak apa. Sekali dua kali ada urusan di rumah, tak apa. Kita ni bukanlah zalim. Kita sangat prihatin dan kita sangat nak membentuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan perkara kedua yang saya nak cakap sebelum habis laporan saya ni adalah berkenaan bantulah sekolah untuk anak itu nampak lebih kemas ke sekolah. Bantulah sekolah. Kerana kalau rambut dia terlampau panjang pun nanti dia nak tengok papan putih itu pun susah. Nak tengok muka cikgu pun susah. Dia nak datang, nak scan kehadiran pun susah. Kerana terpaksa selak-selak rambut. Bantulah sekolah. Bantulah kami, ibu bapa sekalian, untuk kami melihat anak-anak itu datang ke sekolah dalam keadaan yang kemas. Baik, sekian. Itulah laporan daripada pengetua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas laporan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan persembahan multimedia. Paparan multimedia ini merangkumi semua aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 20 dan 2021. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sekalung penghargaan diucapkan Puan Maisarah binti Rafi, Puan Zeti Ismarini binti Isa dan Puan Nur Hazwani binti Ismail kerana telah menyediakan montaj yang menarik dan penuh berinformasi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk meneruskan mesyuarat pada hari ini, saya serahkan majlis kepada Yang Berbahagia Puan Siti Rosnah binti Abdul Ghaffar selaku Yang di-Pertua PIBG. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan. Okey, tangan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya mesyuarat diteruskan dengan menjemput Setiausaha Kehormat PIBG
Puan Nur Fazwin binti Majid untuk membentangkan minit mesyuarat agung kali yang ke-28 dan seterusnya membentangkan laporan aktiviti PIBG bagi tahun 2020. Dipersilakan Puan Nur Fazwin. Terima kasih Puan Siti Rosnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazwin binti Majid, Setiausaha Kehormat PIBG Sidang 2019-2020 membentangkan minit mesyuarat agung kali ke-28 daripada muka surat 6 sehingga 14 dan laporan tahunan PIBG tahun 2020 dari muka surat 27 sehingga muka surat 31. Mohon semua meneliti minit mesyuarat dan laporan ini untuk diterima dan disahkan. Saya percaya ibu bapa telah pun mendapat copy of this minit mesyuarat agung ke-28 melalui talian. Dan saya ibu bapa yang hadir di mesyuarat ke-38 28 lagi kehadirannya adalah pada muka surat 15 hingga muka surat 17. Ya. Jadi mana-mana ibu bapa yang hadir di mesyuarat tersebut boleh menyokong dan mengesahkan minit mesyuarat. Ya, kalau ada apa-apa yang nak dikemukakan, mungkin ada komen dan sebagainya, boleh suarakan. Macam mana kita nak tahu dia orang setuju ke tak setuju? Kalau kita dekat chat, ada tulislah Puan Noriza menerima dan mengesahkan. Satu, okey. Dah. Dan satu menerima, satu mengesahkan. Dua orang ni sih? Boleh, patutnya dua orang? Boleh? Boleh? Okey. Kita dah noted Puan Norizah binti Salim telah menerima dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu pada ke-28 Okay. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Fazwin. Hadiran yang dikasihi sekalian, bagi membentangkan penyata keuangan berakhir 31 Disember 2020, Majlis dengan segala hormat menyebut Bendahari Kehormat PIBG, Puan Ummul Hani binti Muhammad Razi. Dipersilakan Puan Ummu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ummu Hani binti Muhammad Razi selaku Bendahari Kehormat PIBG SMK Taman Kosas
Sidang 2019-2020 membentangkan laporan keuangan berakhir 31 Disember 2020 di muka surat 33. Mohon semua untuk meneliti laporan keuangan laporan keuangan ini untuk diterima dan disahkan. Sekiranya tiada sebarang persoalan, bolehlah kita mencadang dan mengesahkan laporan keuangan ini. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, laporan ini telah pun disemak oleh AJK Guru dan juga AJK Juru Audit Puan Nur Ain binti Adam bagi pihak ibu bapa. Jadi sekiranya ada apa-apa yang usul ataupun kalau kita terima sahaja, silakan. Puan Lecumanan menyokong minit mesyuarat. Menyokong siapa yang mencadang? Cadang dan sokong, kata cadang dan sokong. Saya Puan Rodia cadangkan Ya. Okey, kita dah Puan Rodia telah mencadangkan dan Puan Lecumanan telah menyokong minit mesyuarat. Jadi kita terima terima kasih kepada Puan Umuhani. Ini penyata keuangan kan, Puan Rosna? Yang tadi Puan keuangan tadi dicadang oleh Puan Nur Rozia dan penyata keuangan tu saya sokong, saya sahkan. Okey, dah makna sudah kita sudah selesai bahagian keuangan, telah dicadang dan disahkan. Jadi seterusnya kita meneruskan kepada pembentangan usul. There's another issue here, isn't it? Dia belum tutup lagi kan? Kita belum tutup lagi. Kita masih ya. Macam mana? Ya, okey. Saya serahkan majlis kepada Puan Pengetua untuk pembentangan usul. Silakan Puan. Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha. Lepas seterusnya ya. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ibu-bapa semua boleh melihat muka surat 37 ya. Usul daripada ibu bapa yang